来购买。全能 QN Wellness 是新加坡人首选的植物性保健品。Seorang pelajar akan didakwa atas tuduhan bunuh seorang lagi pelajar di Sekolah Tinggi River Valley. Menteri Kesihatan Ong Ye Kung tegaskan Singapura mesti bersedia buat penyesuaian untuk bendung kelompok besar COVID-19 libatkan KTV dan pelabuhan perikanan Jurong yang ada kaitan. Umat Islam tempatan digalak terus jalankan tanggungjawab sidik jelang sambutan Hari Raya Aidil Adha esok. Salam sejahtera. Seorang pelajar lelaki 16 tahun diberkas dan akan didakwa di mahkamah esok atas tuduhan membunuh seorang pelajar lain di Sekolah Tinggi River Valley. Sebilah kapak juga dirampas bagi membantu siasatan. Polis menerima panggilan meminta bantuan sekitar 11.40 minit pagi tadi. Para pegawai polis menemui seorang pelajar lelaki menengah satu terbujur di dalam tandas sekolah dengan beberapa kesan kecederaan. Budak 13 tahun itu disahkan mati di tempat kejadian oleh paramedik. Siasatan awal menunjukkan kedua-dua remaja lelaki itu tidak mengenali satu sama lain. Polis akan meminta kebenaran mahkamah untuk menahan reman remaja 16 tahun tersebut bagi penilaian psikiatrik. Dalam catatan di Facebook, Menteri Pendidikan Chan Chun Sing berkata pihaknya berasa terkejut atas insiden tersebut. MOE bertekad untuk bekerjasama dengan para ibu bapa dan pelajar untuk memastikan keselamatan sekolah. Encik Chan memberi jaminan para pelajar terjejas akan dibantu dan mereka boleh mendekati orang dewasa, guru atau kaunselor sekolah jika memerlukan bantuan. Menteri Kesihatan Ong Ye Kung berkata kelompok besar COVID-19 melibatkan KTV dan pelabuhan perikanan Jurong mempunyai kaitan. Beliau menegaskan Singapura mesti bersedia membuat penyesuaian atau bertindak tegas untuk membendung kes-kes tersebut. Sementara kelompok KTV semakin reda, kelompok pelabuhan perikanan Jurong, kata Encik Ong, lebih membimbangkan. Ini kerana ia mencetuskan kes jangkitan di pelbagai pasar dan masyarakat di sekitarnya. Dalam satu catatan Facebook hari ini, Encik Ong berkata lebih 5,000 kaki tangan, pelayan dan pelanggan dari kelompok KTV telah diuji. Namun jumlah kes jangkitan yang dikesan dalam kelompok KTV didapati semakin menurun. Memberi perkembangan terkini tentang kelompok pelabuhan perikanan Jurong, Encik Ong berkata 700 pekerja dikuarantin dan hampir 900 penjual ikan dan pemandu penghantaran diberikan nasihat risiko keselamatan. Dalam kalangan mereka, 26 kes jangkitan dikesan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para pegerai di pasar-pasar lain juga perlu menjalani ujian di pusat-pusat saringan daerah. Para penduduk yang tinggal dekat pasar-pasar yang mempunyai kes positif juga diminta mengurangkan pergerakan dan pergaulan sosial mereka. Maka itu, Encik Ong menasihatkan mereka yang divaksin, terutama warga tua, agar kekal di rumah seberapa mungkin. Encik Ong turut mendedahkan secara genetik, kedua-dua kelompok ini berbeza daripada varian Delta, namun lebih mirip varian yang dikesan dalam kes-kes import dari Indonesia. Mengenai kadar vaksinasi, Encik Ong berkata Singapura akan mencapai tahap 50% penduduk di sini menerima kedua-dua dos vaksin COVID-19 menjelang esok. Sementara itu, Singapura melaporkan 163 kes baru COVID-19 dalam masyarakat hari ini. 106 daripadanya dikaitkan dengan kelompok pelabuhan perikanan Jurong. Lagi 19 kes pula dikaitkan dengan kelompok KTV. Buat masa ini, 26 kes tidak berhubung kait dengan kes-kes terdahulu. Salah seorang pesakit yang diuji positif berusia lebih 70 tahun yang belum disuntik vaksin dan berisiko mengalami kesan teruk COVID-19. 9 kes import turut dilaporkan hari ini. Sementara itu, sebilangan peniaga pasar basah menyatakan harga ikan dan makanan laut segar di pasar-pasar basah boleh naik sehingga 50% dalam tempoh 2 minggu ini.
Demikian menurut peniaga di Pasar Geylang Serai dan Pasar Bukit Gombak kepada wartawan kami Ruzaini Rashid. Ini sedang lebih 80 pasar kini ditutup setelah 12 daripadanya terkait dengan kelompok COVID-19 Pelabuhan Perikanan Jurong. Suasana di Pasar Geylang Serai pagi tadi boleh dikatakan agak sepi sehari sebelum Aidiladha. Semasa berita Mediacorp berada di sana antara jam 8 hingga 9 pagi tadi, kurang daripada 20 orang yang masuk ke pasar. Para peniaga yang kami temui berkata, orang ramai mungkin memilih untuk ke pasar lain kerana ingin juga mendapatkan makanan laut. Entahlah lagi, kes-kes COVID-19 turut dikesan di pasar ini sejak kemarin mengakibatkan separuh daripada gerai yang menjual makanan laut di pasar ini terpaksa ditutup selama 14 hari. Gerai-gerai peniaga-peniaga aja efek lah. Pasal diorang datang pasar sini, diorang beli burung. Sini barang dia murah. Dia boleh beli kuantiti lah. Kuantiti pun ada jual juga diorang kat sini. Jadi kalau diorang tak ada efek diorang pergi berniaga lah. Kalau beli di pasar luar, dia pergi harga at least 40-50% more daripada pasar ini. Pemilik kedai ikan Mankilo Fishery di Pasar Bukit Gombak turut mengatakan bahawa ada sebilangan gerai ikan juga sudah menaikkan harga sehingga 50% lebih mahal. Kedai ini antara yang diarah tutup semalam. Dalam 90% perniagaan terjejas sebab kita memang dealing with barang laut delivery. So bila this order came out, kita terjejas can be said 100% dah terjejas lah. Pasal kita kena berhentikan semua operations immediately. Beliau yang kini menjalani kuarantin pagi tadi mengambil langkah memberikan secara percuma baki 20% makanan laut segar yang ada di kedainya kepada para pelanggan sebelum bekalan tersebut menjadi rosak. Cik Syafiq meramalkan kerugian yang bakal dialaminya ekoran penutupan kedainya ini boleh menjangkau $5,000 hingga $7,000 sehari. Meskipun ada beberapa pembekal lain yang tidak berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Jurong, Cik Syafiq menarik perhatian bahawa yang pasti akan ada perubahan harga pada makanan laut buat masa ini. Perkara itu telah berlaku semalam tengah hari apabila government official datang ke kedai untuk memberhentikan operation. Serta-merta ada beberapa kedai yang terus menaikkan harga dengan tinggi. Memandangkan mereka terpaksa menutup operation kan. Jadi apa yang saya dengar lah, ada orang cakap diorang terus meninggikan harga pasal customer tak ada pilihan pasal diorang terpaksa beli memandangkan situasi itu. Cik Syafiq dan pekerjanya perlu menjalani ujian COVID-19 dan diuji negatif sebelum boleh meneruskan perniagaan.